السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فيقول تبارك وتعالى في كتابه العزيز وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, antumul fuqara'u ila Allah, kamu benar-benar berhajat kepada Allah. Wallahu huwal ghaniyul hamid, dan Allah itu teramat kaya lagi maha terpuji. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadis syarif, man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man, sesiapa yuridillahu bihi khaira, Allah kehendaki seseorang itu dengan sesuatu kebaikan, yufaqihu fid din, maka diberikan kepadanya kefahaman agama yang mendalam. Sadaqah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala, kiranya pada malam ini masih kita diberi kesempatan, peluang, keizinan untuk sama-sama kita meneruskan kuliah kita. Dan pada malam ini saya sekali lagi diberi peluang untuk bersama-sama dengan tuan-tuan, perempuan sekalian pada meneruskan pembacaan kitab hikam. Qala al-musannif rahimahullahu wa nafa'ana bi ulumi fid darain ad-dunya wal akhirah. Katanya pengarang kitab ini Al-Imam Tajuddin Abdul Abbas Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim bin Athaillah, pada noktah yang ke-124. Al-ghafilu idza asbaha yanzuru madza yaf'al, wal-aqilu yanzuru madza yaf'al Allah bihi. Seorang laki-laki ya. Kita mengambil noktah dulu. Kita mengambil noktah dia pada muka surat 103, iaitu pada noktah 124. Cuma kita sudah bacakan dia punya syarah dia, belum habis lagi, sampai kepada satu doa. Jadi noktah dianya, kata hikmah dianya, hikam dia pada 124, al-ghafilu idza asbaha, seorang laki-laki bahawasanya seorang yang lalai, seorang laki-laki yang lalai itu apabila waktu paginya, iza asbaha yanzuru madza yaf'al, dia pada tauhidnya itu dia menyebut bahawasanya berjalan menurut ketentuan takdir Allah. Jika pagi hari dia bingung apakah yang harus dikerjakan, orang yang lalai ini kata dia bahawasanya dia merasa bingung, dia merasa kesamaran dalam amalan dia, apa yang dia nak kena buat. Orang yang lalai, apa yang sepatutnya dia buat, itu orang yang lalai. Oleh sebab tu, bila dia tidak ada panduan tauhid, maka awal-awal pagi lagi dia tidak mempersiapkan diri untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ini orang lalai. Orang yang tidak lalai, wal aqilu yanzuru madza yaf'alu Allah bihi. Orang yang berakal ini, mana orang yang tidak lalai ini, yang sempurna akalnya itu memikirkan apa yang akan ditakdirkan Allah baginya hari itu. Apa yang Allah telah takdirkan bagi dia. Pertama sekali, Allah telah tentukan baginya itu salat subuh. Itu satu, perkara yang awal-awal lagi. Dan kalau dia orang yang benar-benar berakal dan mempunyai kesempurnaan akalnya, sebelum subuh lagi dia telah mempersiapkan diri untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kesamaran. Bagi orang yang sama-sama ni nak bangun pagi nak buat apa?
Oleh sebab itulah maka dia memikirkan tentang sesuatu yang tidak kena pada diri dia. Itu orang yang lalai. Bagi orang yang sempurna akalnya itu, dia sentiasa memikirkan tentang bagaimana dia nak menghampirkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Beza ya, orang berakal, orang yang lalai, sangat-sangat jauh perbezaan dia. Tetapi kalau kita memberi makna yang lalai itu pada bahasa kita, orang yang sempurna akal tu pada bahasa kita, mungkin tak seperti itulah maksud dia. Mungkin orang yang lalai ni orang yang tak mengambil kesempatan dunia, orang yang tak mengambil kesempatan ekonomi yang sedang rancak berjalan. Mungkinlah itu pendapat kita lah, ya. Mungkin orang yang berakal ini orang yang sentiasa memikirkan masa depan duniawi dia yang sangat cemerlang. Mungkin begitulah pada pandangan orang-orang moden zaman sekarang ni. Dapat pandangan orang tasawuf ini lain sikit. Pandangan dia lain. Kenapa lain? Kerana masa depan dia hanya pada Allah. Itu dia. Masa depan dia hanya pada Al-Khaliq, pada pencipta dia. Itu masa depan. Beza. Sebab tu satu doa yang terdapat dalam kitab ni menyebut tentang bagaimana seorang alim dahulu berdoa, Allahumma inni asbahtu la amliku li nafsi darran wala naf'a wala mautan wala hayata wala nusyura wala astati'u an akhudha ma a'taytani wala atqi illa ma waqqaytani Allahumma waffiqni lima tuhibbu wa tarda minal qawli wal amali fi ta'atika innaka zul fadlil azim. Ini doa yang sangat-sangat masyhur pada ulama-ulama orang tasawuf, kerana dia menyebut tentang wahai Tuhan, aku berada di waktu pagi, inni asbahtu, aku berada pada waktu pagi, la amliku li nafsi, aku tidak mempunyai daya untuk menguasai diriku, la amliku li nafsi darran wala naf'a, aku tak mempunyai daya upaya untuk aku mengelak daripada mudarat dan juga manfaat, wala mautan wala hayata, juga aku tidak boleh mengelak mati dan hidup, wala nusyura, aku juga tidak boleh menolak akan nusyur, sesudah mati, mahsyar, ya. Yang mana wala astati'u, dan aku juga tidak mampu an akhuza illa ma a'taitani, aku tidak mampu untuk mengambil kecuali apa yang engkau a'taitani, berikan kepadaku. Tak mampu, ya. Dan wala atqi illa ma waqaitani, dan aku tidak juga boleh wala atqi illa ma waqaitani, dan aku tidak boleh menghindari sesuatu kecuali apa yang kau telah hindarikan. Aku tak boleh hindari, aku tak boleh mengelak apa yang engkau telah berikan kepadaku. Tak boleh, kena terima apa-apa jua. Allahumma waffiqni lima tuhibbu wa tarda, ya Allah, pimpinlah. Allahumma waffiqni, Allah, ya Tuhan, pimpinlah. Maksudnya pandulah ya Allah, pandulah. Lima tuhibbuhu, apa yang engkau sangat suka, wa tardah, apa yang engkau sangat-sangat redha, minal qawli wal amali, daripada perkataan dan amalan. Pimpinlah Allah. Itu maksud doa. Fi ta'atika, semata-mata untuk taatkan engkau. Innaka zul fadl azim, kerana engkau mempunyai kelebihan yang sangat-sangat besar, kurnia yang sangat besar. Tuan-tuan, ini satu perkara yang kalau tengok bahawasanya jelas membayangkan bahawasanya hidup kita dan mati kita ini hanya pada kuasa Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang kita nak sibuk-sibuk, nak berikhtiar sana berikhtiar sini, jangan lupa itu hanya sebagai daya usaha makhluk saja. Kita tak boleh lari daripada asbab ini. Asbab itu terpaksa kita ikuti,
Waja'alna likulli syai'in sababa fa atba'a sababa. Allah jadikan setiap sesuatu mengikut sebab dia, kan? Kita nak masak nasi mesti ada api. Letak ada periuk tu, tak ada api, lupa kita nak tekan. Periuk dia terik kan, letak, lupa nak tekan. Tak masak. Tengok, tak mendidih. Tengok tak mendidih, rupanya tak tekan. Ini biasa berlaku. Kita dah nak cepat sangat ni, banyak sangat benda yang orang panggil apa, nak kena kita buat, lupa nak tekan. Akhir-akhirnya tak masak nasi. Lauk dah masak dah. Alah, marah kan. Suami, orang rumah kita marah kan. Maksudnya sebab itu mesti. Adakah Allah tidak boleh masakkan nasi tanpa api? Boleh. Bila Allah nak saja boleh lah. Ini perkara tuan-tuan sekalian, hakikat bahawasanya makhluk dia ada ikhtiar. Itu saja. Cumanya jangan letakkan ikhtiar tu mutlak. Itu saja. Jangan kita meletakkan ikhtiar itu mutlak. Kenapa? Kerana api sebenarnya tidak boleh memberikan kesan pada apa-apa pun. Nasi tidak boleh beri kenyang pada kita sebenarnya. Siapa yang boleh mengenyangkan kita? Siapa yang memanaskan kita, menyejukkan kita? Lillahi wahil qahar. Allah saja. Allah saja. Betul tak? Kita percaya. Tetapi sebab kita ikut. Sebab kita sebagai seorang makhluk. Kita bukan lagi duduk pada, kita belum sampai ke makam apa? Makam apa tu? Mula-mula sekali tu. Mula-mula daripada kata hikam kita. Muka surat pertama lagi. Cuba tengok balik. Makam apa? Kita duduk pada makam asbab. Kita belum pada makam. Tak ingat berapa lama, 2 tahun dah. 2 tahun dah kita miss. Muka surat pertama lagi. Ya. Makam asbab dan makam satu lagi tu. Noktah yang pertama lagi. Tak ingat ni? Ada. Yang pertama makam tajrid. Yang pertama sekali. Apa ni? Noktah yang kedua ya. Noktah yang kedua tu. Iradatuka tajrid. Iradatuka tajrid ma'a iqamatillahi iyyaka fil asbab min asy-syahwatil khafiyyah. Itu maknanya kita bukan berada pada makam tajrid, kita masih lagi pada makam asbab. Maka kita nak cari asbab tu. Ada orang yang tak perlu cari asbab, kan? Minggu lepas kita dah sebut dah. Tengok-tengok, ada hidangan. Sampai waktu makan tengah hari ada hidangan. Siapa tu? Siti Maryam, ya. Tengok waktu malam ada hidangan. Tak masak, tak apa, jangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak ada sebab-asbab. Dia tidak lagi pada makam asbab, dia makam tajrid, ya. Tapi kita jangan, kita belum sampai ke tahap itu. Tapi boleh ke tidak? Boleh kalau Allah izinkan. Balik nanti tengok-tengok ada makanan bawah saji. Angkat buka saji makanlah. Balik-balik tengok ada makanan bawah saji. Tu. Tapi orang rumah kita yang masak kan. Ataupun dia tak masak, dia beli kat kedai, bubuh itu. Ui, sedap makanan, rupa-rupa je beli. Jadi tuan-tuan sekalian, inilah yang dikatakan apa nama ni, makam asbab dengan makam tajrid. Okey. Sekarang doa ini menguatkan lagi azam. Sebenarnya doa tu menguatkan azam kita. Azam apa? Azam untuk kita dekatkan dengan Allah. Makin kita berusaha, makin kita dekat dengan Allah. Itu ya. Makin kita berusaha, makin kita dekat dengan Allah. Makin kita membuat SOP, makin kita dekat dengan Allah. Itu sebenarnya hak dia nak ya. Makin kita ber-SOP, makin dekat dengan Allah. Bukan makin jauh dah. Oleh sebab itulah tuan-tuan sekalian, perkara macam inilah. Kerana apa? Kerana Allah yang menentukan segala-galanya, kan? Baru minggu lepas kita sebut, jangan tak cocoklah, sebab cocok tu harus. Cocoklah vaksin. Tetapi selain vaksin tu ada lagi benda yang sangat
perlu kita laksanakan, iaitu doa. Itu tuan-tuan sekalian. Sebab yang cocok waksi pun masih lagi terkena dengan COVID. Masih lagi. Tuan-tuan sekalian. Yang tiga ni tak tahulah. Tapi yang kedua masih kena lagi. Karena itulah kita perlu doa. Ikhtiar doa itu. Yang lepas kita sebut doa. Ya. Wa ja'alna min baina aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa'ishaynahum fahum la yubsirun. Tawassullah dengan ayat Quran. Tawassul dengan ayat Quran. Ya. Itu yang paling baik. Kan ayat Quran tu kalamullah. Kan ayat Quran tu kalamullah, bukan kalam makhluk. Selesai. Tawassul lah. Ya. Maka amal, tawassul nak amal lah, bacalah. Baca supaya kita dapat fadilah, barakah daripada ayat Quran tadi yang Allah anugerahkan kepada si pembacanya. Tuan-tuan, jangan lupa ya. Itu di antara perkaranya. Ya. Jangan harapkan semata-mata kita dah vaksin dah, tak ada masalah dah. Tak doa, tak apa. Jangan. Tak boleh. Sebab tu Allah uji lagi. Allah menguji lagi. Kenapa? Kita merasa dah cukup selesa. Nah, kita rasa dah cukup selamat dah. Jangan. Belum selamat lagi. Ni nak main lagi Omicron. Lepas Omicron ni apa lagi? Banyak lagi. Ya, tuan-tuan sekalian, virus-virus yang tak bernama lagi akan dinamakan lepas ni. Untuk supaya kita ni berwaspada. Itu saja. Boleh jadilah kot. Oleh sebab itulah maka ambillah kesempatan itu. Apa dia? Dekatkan dengan Allah. Ini nombor satu. Ya, dekatkan dengan Allah. Doa banyak-banyak. InsyaAllah, tuan-tuan. InsyaAllah. Selamat. Ini perkara yang mustahak, yang perlu kita fahami dalam hakikat ini, supaya jangan sekali-kali kita lalai. Jangan. Waktu pagi, ya Allah, aku tak ada daya upaya aku ni. La amliku nafsi darran wala naf'a wala mautan wala hayata wala nusyur. Tak ada ya Allah aku miliki, kecuali Engkau saja yang memiliki benda ini. Itu tuan-tuan sekalian, insya-Allah. Tapi yakin ke tidak? Dua jarum baru yakin. Tak boleh macam tu. Ini hak ni pun kena yakinlah. Ini yang lebih sangat-sangat perlu kita yakini. Biar putuh di hati kita ni. Yakin pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya? Insya-Allah, mudah-mudahan. Itu perkaranya. Cocok 2 jarum. Saya cocok 2 jarum. Saya makan lagi ivermectin. Saya makan. Walaupun orang kata tak sesuai, saya makan. Sebab apa? Ikhtiar. Itu ikhtiar yang Allah cipta. Barang tu barang makhluk. Yang Allah berikan, kita makan. Sebab dia sudah ada bukti-bukti kesan dia. Sebulan sekali sebiji makan ivermectin. Kenapa? Kerana kita yakin pada Allah. Kenapa yakin pada Allah? Sebab kita duduk pada makam asbab. Kita tidak makam tajrid tadi. Kalau orang wali-wali tak apalah, dia makam tajrid kan. Tapi kita ni orang biasa, orang awam. Kita masih pada peringkat orang awam, maka ambillah perkara ini. Ambil. Order pada Penang obat tu dengan doktor. Pada Penang obat. Walaupun orang tak nak makan, kita makan sebab kita yakin apa yang kita buat ni hanya untuk Allah. Kita yakin. Kenapa tak yakin? Betul. Selain pada ivermectin, saya ambil lagi apa? Homopati. Beli lagi ubat homopati, makan lagi. Tuan-tuan sekalian. Apa lagi yang kita nak? Belilah. Tidak mahal pun. Dalam dia punya tu RM30 saja. Dia punya botol kecil-kecil tu RM30. Ubat dia punya untuk cegah COVID. Homopati. Mungkin sini tak banyak homopati, boleh jadilah, saya pun tak tahu. Tapi di Kelantan banyak sangat homopati. Jadi kita ambil benda tu. Sebab apa? Ini yang Allah buat. Kenapa kita tak nak ambil? Kenapa nak cocok saja? Tak memadai. Lepas tu doa. Apa lagi? Buatlah sesungguh-sungguh hati untuk hindari bala malapetaka ini, wabak ini. Buat sungguh-sungguhlah, jangan main-main. Betul tak tuan-tuan? Jangan kita hanya buat benda tu orang macam main-main saja. Tak boleh, buat sungguh-sungguh. InsyaAllah
mudah-mudahan Allah selamatkan kita. Itu harapan kita begitu. Ya. Jadi tuan-tuan sekalian, ini hakikat yang perlu kita sedari. Ya. Supaya mana? Doa, ikhtiar. Ikhtiar, doa. Dua perkara yang perlu kita amalkan. Sebab kita pada makam asbab tadi. Boleh InsyaAllah. Jaga. Jaga diri masing-masing. Kita jaga kita. Jaga diri masing-masing. InsyaAllah. Mudah-mudahan doa dan ikhtiar itu. Orang rumah saya, dia hilang bau dekat dengan sebulan. Dekat dengan sebulan hilang bau. Mau pati bermakting. Dah takkan nak cocok hari-hari, cocok sekali je. Cocok 2 kali seorang je, jadi tak ada lah. Kan? Maksudnya dia kena rasa. Bila kita rasa tak ada rasa ni, tak ada rasa saya ni. Makan ubat ni. Itu je. Alhamdulillah, tuan-tuan sekalian. Ini cara kita menguruskan apa yang dikatakan ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Itu. Jangan sampai ke peringkat kita dah bernafas dengan alat bantuan pernafasan, nak masuk ICU, tak ada lah tuan-tuan. Dah bila dah sampai ke situ tu, teruklah kita, paru-paru dah teruk. Mengikut kajiannya, ivermectin ni untuk paru-paru, memang untuk paru-paru. Itu kajian lah. Sama ada tuan-tuan percaya tidak, saya percaya sebab saya tanya doktor. Kita tanya, sebab kita bukan arif dalam bidang itu. Kita tanya, bukan seorang, tak, ramai. Kita tanya, betul ke tidak? Betul. Jadi sebab tu kita amalkan. Ada juga doktor yang tidak mengesahkan, ada. Macam ni juga, dia banyak mazhab juga, sama je. Ubat ni doktor tu kata sesuai, doktor ni kata tak sesuai. Dia sama je. Pergi mana-mana pun semua dia ada khilaf. Sebab agama pada khilaf. Percayalah tuan-tuan. Jadi hak mana kita yakin, hak mana kita nak, kita buat. Itu saja. Jangan berkelahilah. Buat saja. Yang pentingnya kita nak selamatkan diri kita untuk kita buat amal. Macam mana kalau kita ada sersema, demam, pening kepala, sakit perut, cerit-berit, tak boleh main masjid, tak boleh. Itu simptom dia, tak boleh main. Dia rugi kita. Kita nak main masjid, nak sembahyang, nak solat, nak dengar kuliah dan sebagainya, kan? Kalau kita sakit, banyak halangan-halangan. Rugi. Baik, doa Abu Hasan Asy-Syadzili. Doa lagi. Allahumma innal amra 'indaka wa huwa mahjubun 'anni wa la a'lamu amran akhtarahu li nafsi fakun antal mukhtar li waj'alni min ajmali wajmalni min ajmal umuri 'indaka wahmadiha 'aqibatan fid din wad dunya wal akhirah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Ini doa seorang alim besar dalam dalam mazhab sufi, iaitu Abu Hasan Asy-Syadzili. Kata dia, ya Allah, sesungguhnya segala sesuatu itu di tanganmu. Allahumma innal amra 'indak. Di tangan kamu ya Allah. Bukan maksud tangan ni, tidak. Maksud tangan tu kuasa. Semua urusan pada kuasa Allah. Bila kita cakap tangan ni sedap sikit kita guna. Kenapa? Kerana kita mudah faham. Tangan tu merupakan kuasa. Betul tak tuan-tuan? Kenapa kuasa? Sila turunkan tanda tangan tu. Apa tu? Kuasa lah. Itu maksudnya. Kuasa, sign. Bila sign tu, laku lah. Main tuan-tuan. Walaupun pen tu harga RM1, bila orang yang berkuasa sign, laku. Kita pen mahal pun, tanda tangan tak laku. Maksudnya tangan tu kuasa segala-gala. Jangan fikir tangan tu tangan Allah. Jangan. Itu kita tak boleh. Salah dari segi pegangan akidah kita. Ya? Walaupun kita kata tangan tu tak serupa dengan makhluk, tak boleh. Jangan pegang gitu. Salah. Ya? Sebab Allah tak serupa. Di segi panca indera, tak boleh sebut panca indera sama dengan kita. Tak boleh. Mata, telinga. Walaupun Allah gunakan dalam Al-Quran, itu hanya sebagai musyabbihat saja. Ya? Hanya nak benda yang kesamaran, yang perlu kita terjemahkan mengikut fahaman yang tidak boleh mengelirukan jiwa kita. Nanti terbayang tangan Allah, terbayang tangan Allah. Dan tertutup
daripada ku wa huwa mahjubun. Ya Allah, semua ni hijab. Ya. Kuasa ya Allah yang ada pada kamu tu aku tak nampak, terhijab. Kan? Terhijab kadang-kadang tak nampak kita. Kadang mari dekat lah tu, dekat sangat dengan kita tak nampak juga. Tak nampak tuan-tuan ni. Ni heran lah. Ya. Kuasa Allah tu dekat sangat dengan kita tak nampak. Contohnya orang mati dalam rumah kita lah. Senak saudara kita, waris kita, keluarga kita mati, meninggal. Mungkin 2-3 hari je kita rasa kita rasa zikir tu lebih sikit, doa tu lebih sikit, mungkin 2-3 hari lah. Baca Quran tu lebih sikit, lepas tu kurang, lupa. Itu maksudnya. Mana kita terhijab, padahal Allah dah datangkan Malikil Maut dalam rumah kita. Dan rumah kita dah didatangi oleh Malikil Maut. Sudah pun datang Malikil Maut. Tapi sekejap saja tuan-tuan, sekejap ya. Dia hijab Allah. Dan aku tidak mengetahui, wala a'lamu amran akhtaru nafsi, aku tak mengetahui apa yang harus aku pilih untuk diriku. Ya Allah, aku sendiri kadang-kadang sama apa yang harus aku pilih untuk diri aku. Kadang-kadang sama kita. Sebab nafsu kita, nafsu yang duduk di depan kita ni, dia pilihkan benda hak dia suka saja. Benda hak dia tak suka, dia letakkan sebagai dia apa ni? Dia dinding kita. Dia letakkan penghadang supaya kita tak nampak benda tu. Apa yang kita suka, mengikut hawa nafsu kita suka. Apa yang kita tak suka, nafsu kita tak suka. Sebab apa? Ada hijab. Tetapi bagaimana kita nak ubah benda ni? Kita suka apa yang nafsu tak suka. Nafsu tak suka, kita suka. Apa yang nafsu suka, kita tak suka. Susah tu. Susah. Macam mana? Mujahadah. Ini terpaksa dibuat. Mujahadah. Ya. Jihadun nafsi. Jihadun nafsi ini, mujahadah ini sangat-sangat dituntut. Sekarang lah tuan-tuan sekalian, kita di zaman fitnah ni, kan fitnah. Islam kadang-kadang dah jadi asing lah. Islam ni kadang-kadang jadi asing. Betul tak? Di sesuatu tempat tu asing. Kadang sikit lagi kalau benda tu dah berlaku, berlarutan, dah tersebar, bila kita solat saja, berzikir, orang tengok kita. Ini dah nak berlaku, tuan-tuan sekalian. Bila kita selepas solat kita berzikir kuat sikit, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, orang akan tengok kita. Di suatu tempat sudah berlaku. Apa ni? Orang tengok, itu asing mana dia. Sikit lagi kalau kita baca lebih sikit, ni apa ni? Orang akan tanya, sebab Islam sudah nak jadi barang yang asing pada tempat ni, tempat masyarakat. Takkah kalau datang orang asing, kita siapa mari ni? Orang asing datang. Ini budak mana Asing kan? Orang asing datang. Orang luar datang. Ni orang mana ni? Ni siapa ni datang? Orang asing. Islam begitu sikit lagi. Dan sudah berlaku di beberapa tempat. Bila kita berdoa lepas sembahyang, orang tengok. Itulah tuan-tuan Percayalah, sikit masa lagi. Sikit masa lagi. Kenapa? Itu dah menjadi apa hak Nabi sebut memang betul. Ya? Islam akan menjadi barang yang asing dalam masyarakat itu. Ya? Dan maksiat sudah menjadi barang yang tidak diindahkan lagi dah. Maksiat orang tak cara sangat dah. Mana ada orang cara? Ada orang bising-bising ke? Tak ada sekarang ni. Tak ada. Jarang sangat dah. Makin senyap, makin diam. Sekejap je. Lepas tu okey. Tak ada apa pun. Dia sekejap je. Bising. Lepas tu dah lah tu. Senyap Ada yang cakap gitu. Dah lah tu. Senyap mudah je. Kadang-kadang kita kata lucu sungguh orang kita lucu. Lucu. Keluarnya arak timah ni bising. Mari satu orang kata, dah lah tu. Senyap, tak ada. Diam. Dia macam tu sebenarnya. Akan berlaku. Itu satu. Dia dah buat satu percubaan. Allah dah menguji kita satu percubaan. Sikit lagi akan ada. Sikit lagi akan ada. Kita menyebut bahawasanya itulah keimanan kita sekarang. Saya lah. Itu keimanan kita sekarang. Kita dah tak boleh nak lebih pada itu dah. Mungkin apa-apa yang berlaku selepas ni kita terpaksa diam dah. Ya, begitu. Kenapa? Itulah lumrah
Islam di akhir zaman. Sehinggalah datangnya Al-Imamul Mahdi. Itu ya. Al-Muntazar. Hingga datangnya Imam Mahdi itulah, maka Islam akan bangkit balik. Lawan balik. Akan menangnya Islam balik di akhir zaman tu. Satu masa bangkit Imam Mahdi. Itu tuan-tuan sekalian, itulah perkara yang akan berlaku. Sebab tu katanya doa ini, katanya doa Pak Habu Hasan Syazili, Allah maka pilihkanlah apa yang baik bagiku. Fakun antal mukhtaru li. Ya Allah, pilihlah jalan yang baik untuk aku. Kita minta Allah pilihlah. Sebab kita tak tahu nak pilih hak mana dah sekarang ni. Betul tuan-tuan? Kadang-kadang kita hak ni kata begini, hak ni kata begini, kadang-kadang begitu tak? Hak mana kita nak pilih sekarang ni? Ada kata boleh, ada kata tak boleh. Hak ni kata bid'ah, hak ni kata tak bid'ah. Jadi maaf tuan, kita terpaksa sebut supaya kita faham. Jadi kadang-kadang kita keliru dah. Kan? Tu. Hak kata bid'ah tu ustaz hak rapat dengan kita kadang-kadang. Hak kata tak bid'ah tu pun sama juga. Dua-dua ni ustaz rapat ni. Hak ni kata bid'ah, tak bid'ah. Hak mana satu nak pakai? Akhir-akhir semua tak pakai. Jadi macam mana gitu? Macam mana tuan-tuan ni? Nak buat macam mana? Bismillahirrahmanirrahim pun tak boleh nak makan. Sebut bismillah aja. Ada mana kita pun tak faham lah. Itu benda je. Dah keluar sekarang kan. Orang buat poster-poster daripada ulama-ulama, Bismillahirrahmanirrahim tidak boleh dibaca, itu bid'ah. Kena baca bismillah saja nak makan. Ui, macam-macam hal. Itu ada dalil, ada bukti. Mari hadis kan. Mari hadis gini. Ya. Tuan-tuan sekalian, sekarang ni kita memerlukan petunjuk Allah. Ya Allah, tunjukkanlah aku hak mana yang baik bagi diriku. Sebab nampak ni sangat-sangat mengelirukan, sangat-sangat mengelirukan. Betul tak, tuan-tuan sekalian? Doa nak makan, tak ada hadis pun. Itu hak tuan-tuan dah dengar lah. Mana ada doa dalam hadis doa makan? Tak ada. Tak boleh baca ke? Tak ada hadis, tak ada baca. Tak boleh, tak ada hadis. Hak ada hadis ni boleh baca. Betul tak? Tapi bab makan tak ada hadis tak apa. Itu masalahnya. Pizza, KFC tak apa. Ini tuan-tuan sekalian, ini yang kita kata pelik dunia kan. Asing kan? Asing. Sudah dekat nak mengasingkan. Dan apa nama? Fakun antal mukhtaruli wajmalni fi ajmalil umur. Dan bawalah aku dalam hal yang sangat baik serta terpuji akibatnya dalam agama. Wahmadiha aqibatan fid din. Itu kita diminta. Ya Allah, berikan aku ni sebaik-baik tempat yang terpuji hasil dia. Kita nak supaya Allah Ta'ala tunjukkan kita bila kita buat tu hasilnya terpuji. Dah nak dengar hak mana dah banyak sangat. Fatwanya banyak sangat fatwa kan. Hak mana hak betul, minta Allah tunjukkanlah. Mintalah. Macam mana solat hajat, bangun malam kita berdoa, minta dengan Allah. Tuan-tuan ya. Itu saja benda ni. Insya-Allah dapat tu. Dapat. Doa, minta betul-betul. Dunia dan juga akhirat. Di dunia Allah tunjukkan kita jalan yang baik, di akhirat pun Allah ambil kita ke jalan yang baik juga. Ya. Insya-Allah mudah-mudahan. Nak macam mana akhirat ni? Nak bersama dengan penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Itu yang kita nak. Tak ada dah yang lain tuan-tuan. Sebab dia hak mula-mula sekali. Kan? Dia yang mula-mula sekali bawa kita ke syurga. Itulah yang kita nak sangat. As-sabiqun as-sabiqun. Ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im. Itu yang tuan-tuan sekalian kita nak sangat. Tapi nak saja tak boleh tanpa usaha. Kena amal kuat-kuat. Sungguh-sungguh amal. Masya-Allah. Kalau takkan kena benda ni, tuan-tuan, kalau tidak kan kerana hal ini, susah juga tuan-tuan ni. Susah juga. Kena buat. Terpaksa. Cubalah saya upaya. Kenapa? Kerana tak ada masa lagi dah. Tak ada masa lagi dah. Tuan-tuan sekalian. Mana lagi ada masa? Sesungguhnya engkau sesungguhnya engkau ala kulli syai'in qadir. Allah sesuatu itu sangat berkuasa. Ya Allah, kamu sangat berkuasa atas sesuatu. Sebab itulah tuan-tuan, jangan takut.
Jangan takut sangat dengan benda-benda ini. Ini hanya sebagai ujian. Ikhtiar saja. Sebab tu kita tak ada masalah. Kita ikhtiar tu memang ikhtiar yang kita anggap kita pada kita tu sudah maksimum lah, maksimum. Sudah maksimum ikhtiar kita. Kita rasa begitu dah. Sebab banyak dah kita ikhtiar. Kan? Setengah orang sikit je. Dah, kita lebih lagi. Kenapa? Kita nakkan rahmat Allah. Kita nakkan rahmat Allah. Bukan bermakna kita lebih ikhtiar tu kita yakin pada ikhtiar dah. Tapi kita nak habiskan apa yang Allah sediakan. Semua tu Allah yang sediakan. Allah yang sediakan benda ni. Tuan-tuan sekalian, ambil lah, jangan takut. Apa nak takut? Ya? Ini benda-benda yang sekarang ni apa jadi? Tu saya kata, ini masalahnya. Tak ambil, bila tak ambil, cocok saya tak boleh. Nak pergi Mekah tambah booster lagi, satu. Tak cukup. Kan dah kena tu, balik kena. Betul tak tuan-tuan? Bila test tu, swab ni kena dah. Ada simptom dia. Sudah. Jadi orang pihak ni dia takut merebak, maka habis. Kira lagi tutuplah umrah ni. Siapa yang salah? Sebab tu kenapa kita tak mengambil sangat peluang hak ada ni? Cari lagi peluang. Nak pergi jalan jauh. Kan tuan-tuan ni? Buat sedikit usaha. Ni dah nak pergi umrah ni dah happy sangat ni, gembira sangat ni, dah naik nama ni, happy. Pakai cucuk kan? Tak padan, jangan. Tak cukup tuan-tuan. Oleh sebab tu ambil lagi ubat-ubatan hak lain. Kalau ada lagi akar kayu, makan akar kayu. Kalau ada lah. Barulah kita pergi. Baru kita rasa kuat. Kuat apa? Allah. Ya Allah, aku dah ambil semua hakmu bagi. Semua ni Allah sediakan untuk kita. Kenapa kita takut? Ya. Itu ingat baik. Kan ikhtiar cari lagi. Makan lagi. Sebelum makan tanyalah, sebab masing-masing orang ni daripada pandangan dia. Pergi tanya doktor, boleh ke saya makan ni? Buat apa? Hanya ubat dia. Apa dia cakap tu? Tengok. Tanya orang lagi, tanya lagi. Dah cukup yakin, dah tanya 3 orang, dah 2 orang kata okey, cukup lah tu. Jumhur ulama tu. Mana makanlah. Saya cukup, saya dah yakin. Okey. Masa mula-mula dulu saya dah makan ivermectin tu saya makan 1 hari sekali, lepas tu selang sehari makan. Lepas seminggu sekali. Sekarang sebulan sekali. Setahun 12 biji. 1 paket cukup. 1 paket tu cukup lah untuk sahur. Tuan sekalian. Kenapa? Ni kita nak benda ni. Kita nak supaya Allah selamatkan kita. Sebab kita masih pada maqam asbab. Tuan sekalian. Itu cara dia. InsyaAllah mudah-mudahan. Bukan berarti kita kata kita ni terlebih sangat. Tak, bukan. InsyaAllah tu. Dan ambil lagi homopati ubat tu. Homopati kecil-kecil ubat berhaluh-haluh, ubat dia bukan besar pun. Alah, letak celah gigi pun. Kalau masuk lekat celah gigi ubat dia tu. Makan. Tuan-tuan, makan dia habis. Usaha kita. InsyaAllah. Nak salah dengan orang pun tak takut lah. Tak takut sebab apa? Kita yakin dengan Allah. Pak ikhtiar kita dah lebih pada apa yang hak kerajaan nak. Kerajaan nak 2 dos saja, 3 dos saja. Kita lebih lagi kita buat. Macam mana? Ini bendanya. Oleh sebab tu tuan-tuan sekalian, ingat. Ini perkara yang perlu kita ambil peranan itu. Saya mula-mula sebenarnya saya dah kena, bukan kena, saya dah ada simptom masa saya balik Sarawak dulu. Pada tahun 2020 bulan 3 tu peringkat awal pandemik. Saya balik Sarawak dari airport tu balik rumah. Masa duduk di airport tu semua dah. Isteri pun semua, saya pun semua. Balik terus kita usaha. Pertama sekali bawang putih. Tak sebut dah sebab benda tu dah tuan-tuan dah tahu dah. Yang keduanya halia. Ini yang saya tak pernah tinggal. Halia bawang putih ni tak pernah tinggal. Kecuali kita tak duduk rumah. Kita tak duduk rumah mungkin tak ada nasi ya. Kalau duduk di rumah memang kalau kita minum TO ni kita buh dalam tu halia. Penuh halia tu buh, makan begitu kan. Besar-besar ni halia muda. Tuan-tuan, sangat mujarab. Ya Allah buat. Kenapa tak ikhtiar? Ikhtiarlah. Alhamdulillah tuan. Insya-Allah mudah-mudahan. Bukan saja COVID, hak lain-lain pun insya-Allah dia ada. Dia punya dia punya protection dia tu kuat sangat. Dia protect tu kuat sangat.
bahan yang diberi, yang dibuat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kalau bawang jeruk tu dia kurang dah, boleh juga dia kurang bawang jeruk. Nak bawang yang tak jeruk lah. Itu muslimat kalau masak-masak banyakkan masuk bawang putih. Suruh suami makan. Wah. Makan bawang putih ni. Tak boleh ni, makan juga. Kena paksa makan. Tak boleh, kena paksa. Kan kita nak suami kita sihat. Kan? Dia banyak tu. Tak nak ceritalah takat tu je. Fahamlah benda tu, kena faham. Kan? Mudah-mudahan kita boleh, bukan saja hak ni, hak lain-lain pun dia akan terikut. Kesihatan itu. Betul tak? Kan peribahasa kata al-aqlus salim fi jismis salim, kan? Maknanya otak yang cerdas ini pada tubuh badan yang sihat. Itu kan. Lain-lain lagi ibadat. Sembahyang malam sihat. Ini ingatlah tu. Zikir sihat. Puasa sihat. Cubalah amalkan. Ni. Tu utamanya puasa Isnin Khamis. Hari tu pun minggu lepas kita dah sebut dah. Jangan tinggal. Buat, amalkan. Sebab itu sunnah Nabi. Sunnah Nabi tidak perkara yang bukan main-main. Bukan boleh benda yang apa panggil laku-lakunan, tak. Benda sungguh. Bukan benda yang borak-borak kosong, bukan. Ni duk bahas, duk balah, duk berdebat, debat siang malam debat. Sunnah bid'ah. Puasa sunnah kami tak buat. Ini masalah, tuan-tuan. Betul tak? Kenapa kita debat hal benda macam ni? Buatnya tak pelik lah. Hak tu kita kata asing. Islam saja nak jadi asing dah. Kenapa? Orang suka bincang saja. Orang suka sembang saja. Hal-hal agama buat, mereka tak buat. Itu susahlah, tuan-tuan sekalian. Banyak perkara. Selawat lepas subuh tak buat juga. Ni yang kita nak ni. Sembahyang sunat selepas Isyak ni. Jangan tinggal. Jangan. Besar sangat fadilat dia tu. Besar sangat-sangat. Kenapa nak tinggal? Jangan turun. Solat dulu. Saya nak solat kat rumah afdal. Tak apa. Betul. Itu betul. Itu betul. Tapi jangan sampai di rumah buka saji makan lupa solat. Kita risau tu. Kita risau sangat tu. Kan balik-balik itu masalahnya. Kan. Bini nak sembang itu lupa solat dah. Kita kata afdal di rumah tu takut-takut tak menjadi. Baik selesaikan Allah 2 rakaat. Kita banyak pun. Yang sebaik-baiknya 4 lah. Itu yang sebaik-baik 4 rakaat. Sebab 4 rakaat selepas Isyak ni seperti kita solat, seperti kita beribadat malam Lailatul Qadar. Nak cari mana Lailatul Qadar? Bulan Ramadan saja. Bulan Ramadan. Tu sekali setahun. Lepas tu ulama kata aku tiap-tiap malam Lailatul Qadar. Betul? Bukan makna tiap-tiap malam Lailatul Qadar turun. Tak. Dapat pahala Lailatul Qadar. Itu yang dicari tu. Tiap-tiap malam aku khatam Quran. Betul tak? Betul. 3 kali qul huwallah khatam Quran. Ini masalahnya. Baca habis lah. Lepas Isyak tu khatam Quran. Lepas Isyak tu ibadat seperti malam Lailatul Qadar. Ini benda tolonglah kita amal. Tolonglah. Masa tak ada lah, tuan-tuan sekalian. Tak ada sangat masa ni. InsyaAllah mudah-mudahan. Itu saja fungsi yang kita nak buat. Fungsi ilmu kita. Fungsi ilmunya amal. Jangan nak berdebat dengan orang. Dah, cukup dah. Hampa nak kata bid'ah, cakap apalah, pulanglah. Saya nak buat ya. Kenapa? Kerana saya dah tua. Tak banyak masalah. Tuan-tuan sekalian. InsyaAllah. Ni kalau main lagi hak lebih teruk ni, tak tahu lah. Dia kena PKP pula ni. Ada PKP pula habis lagi dah. Tak ada macam ni, tak ada macam ni. Habis. Di rumah balik. Tu. InsyaAllah mudah-mudahan. Jadi tuan-tuan Isyak kita dah masuk dah. Kita tak apa. Sikit. Tak apa. Al-qalilud da'i. Kan? Sikit yang berterusan. Ingat ni? Kita cuba masing-masing. Saya mengingat diri saya dan tuan-tuan sekalian. Ingat. Sunat. Sebelum subuh 2 rakaat. Lepas solat subuh, lepas zikir, selawat. Selawat. Banyakkan selawat. Bukan saja hari Jumaat. Hari Jumaat tu memang hari yang sangat-sangat prime time. Masa prime time itu. Tapi hari-hari lain selepas subuh, selawat. Istighfar, selawat. Kalau boleh istighfar sebelum solat subuh.
Lepas solat subuh, kan Al-Quran sebut mana? Maknanya apa ni? Istighfar pada waktu sahur. Apabila asharum yastaghfirun, sebelum pada subuh banyakkan istighfar. Lepas subuh pun tak apa, tak ada masalah pun. Mana hak Quran sebut betul-betul tu ketikut. Ketikut ada fadilah-fadilah dia. Ya. Hak ni ulama-ulama yang memberikan kita saranan. Ulama-ulama. Ya. Dia tak ada salahnya, kan? Itu. Jadi tuan-tuan sekalian, hakikatnya hidup kita sentiasa dalam ilmu dan amal. Itu semua, ilmu dan amal. Ya. Tak payah kita nak tunjuk orang kitab kita berjilid-jilid buat apa. Tak perlu. Tapi kita nak tunjuk pada Allah di akhirat, ya Allah, inilah yang aku telah buat khidmat untuk kamu di hidupku dunia. Balik akhirat tengok pahala, ya Allah. Pahala mengaji, nampak pahala mengaji. Pahala puasa, nampak pahala puasa di akhirat. Pahala kita sedekah, nampak di akhirat. Pahala ini, pahala semua nampak di akhirat. Begitu juga dengan dosa. Dosa rasuah, nampak di akhirat. Tak malu ya? Dosa kita khianat, dosa kita pecah amanah, dosa kita ini. Ya Allah, semua nampak di akhirat. Tak malu. Malulah. Orang yang hak nampak pahala ni, ya Allah, seronoknya, bukan main gembiranya dia. Nampaklah. Cahaya nur syurga tu nampak dah. Itulah tuan-tuan sekalian. As-sabiqun as-sabiqun. Orang yang masuk syurga tanpa hisab. Kita ni harap-haraplah termasuk salah seorang daripada kumpulan-kumpulan tadi, insya-Allah, mudah-mudahan. Tapi jangan harap saja. Itu je. Jangan harap saja, amalkan, insya-Allah. Tuan-tuan sekalian, kita berhenti setakat tu, insya-Allah. Mudah-mudahan kita sambung balik pada lain masa, lain ketika, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bis-shawab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم ارحم جمعنا جمع مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما يا رب العالمين. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك وأسك اللهم رابطتها وأدم مدها واهدها سبلها وأملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها يفد الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيا معرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصر. اللهم آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم جميعا.